Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi la fis sama'i wa huwas samiul alim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Yang bersa Saudara Ahmar selaku pengatur acara majlis kita pada tengah hari ini, terusnya kepada calon kita. Dia ada dua cara nak menyebut ni. Satu Asmoni, calon nombor 3 Don Sungai Udang N11, dan seterusnya Melia. Itu nama yang Malia. Yang itu dalam parti. Okey, yang kita ni di luar parti. Di dalam parti, di mana-mana kita panggil Malia. So untuk pilihan raya ini kita bersama dengan Asmoni binti Tambi, calon N3 dari untuk N11 Sungai Udang, calon nombor 3 N11 Sungai Udang. Bagi tepukan gemuruh. Semangat dia sikit. Dah jalan habis Sungai Udang dah? Alhamdulillah, tinggal camp. You will be able to enter camp, but not us. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama kita YB Lela, YB Tuah. Mana YB Tuah tadi? Hadirat sekalian, tidak kita lupakan senior kita, Saudara Lokman Ghani. Bagi tepukan ni. Ni senior ni. Esko semua ada. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita Badrul, cukup Badrul, saya nak pakai mic. Suara saya habis. Dah habis suara lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya saya dapat bersama-sama dengan YB. Dah panggil YB dah ni. Dah panggil YB ni, kira dah dekat-dekat lah ni. Dah di hujung lidah ni. Bersama Asmoni atau Malia dalam satu rangka yang saya kira cukup penting di dalam milestone kita sehingga 20 hari bulan ini. Kebetulan pula dalam struktur Sungai Udang ni, saya tidak dapat melarikan diri sebagai Don yang telah berkhidmat lebih 8 tahun, dan sebahagian daripada perkhidmatan itu sebagai Ketua Menteri, sebahagian lagi sebagai Ketua Pembangkang to the extreme, kemudian sebahagian lagi sebagai Exco Kerajaan Negeri. Jadi mana Asmoni pergi, dia akan ada nama Idris Harun dekat sana. Sama ada ia dalam sisi yang baik ataupun tidak, itu terserah. Tetapi yang penting, bercakap dengan masyarakat Sungai Udang, tanya Idris Harun, dia akan kenal. Orang ni baik atau sebaliknya lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita berhadapan dengan satu persimpangan at the crossroad. Dulu dalam persimpangan itu saya berada di lorong lain, ya, berbeza dengan Lokman dulu. Tetapi hari ini ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya berada di persimpangan selorong dengan Lokman Ghani, membawa bersama saya Asmoni, calon nombor 3 kita. Jadi inilah yang saya katakan, apa pun rancangan kita, apa pun program kita, yang akhirnya akan menentukannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, insya-Allah. Dan dalam keadaan ini pula saya dapat melihat secara dekat, ya, bahawa Sungai Udang ini dengan satu masalah yang cukup besar kalau ianya nanti jatuh ke tangan orang yang salah. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Ini kerap kali dibacakan pada kita, diingatkan pada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kita supaya meletakkan amanah itu kepada yang ahlinya. Jadi kebetulan hari ini yang dipertaruhkan oleh parti yang saya bawa dahulu, saya dukung dahulu, adalah orang-orang
adalah kumpulan orang yang cukup bahaya. Kalau kita letakkan amanah itu kepadanya dan ia bukan ahlinya. Amanah mestilah letak kepada orang yang beramanah. Dan kalau letakkan kepada orang ini, saya khawatir malapetaka akan menimpa Dun Sungai Udang. Mana Badrul ni? Anyone can call Badrul? Badrul, saya punya apa? Mana dia pergi? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sebablah saya rasa terpanggil untuk bersama dengan Asmoni. YB Lela, kalau tak silap saya, semalam bersama YB Fauziah datang jumpa saya, bercerita panjang lebar tentang apa yang ada di hadapan kita ini. Pameran-pameran yang boleh menyebabkan masyarakat di Dun Sungai Udang ini nanti jatuh ke lembah kerosakan, kebinasaan. Kalau amanah ini kita letakkan kepada orang yang tidak bertanggungjawab. Siapa dia orang itu? Orang itu adalah namanya Muhammad Ali Muhammad. Nama sedap. Ya. Nak bagi cantik lagi, dia letak namanya YB Cikgu Ali. Ya, Cikgu Ali pula. Nanti itu belum lagi. Itu sampai ke peringkat kita bagi yang manis dulu. Ya. Kononnya sebagai seorang filantropis, sebagai seorang yang boleh membawa perubahan kepada anak-anak Parlimen Tangga Batu dan sebagainya. Tetapi yang sebenarnya beliau ini adalah seorang yang tidak langsung boleh diberikan amanah ini kerana menganggap semuanya ini di bawah kawalan dia melalui proses yang tidak bermaruah, tidak bermoral, membayar undi dan sebagainya. Bukan baru saya bersama beliau ini. Orang yang digelar sebagai Cikgu Ali ni sebenarnya dalam teks Melaka ni dikenali sebagai ahli pasir. Ahli pasir. Jadi Melaka ni cukup sensitif dengan pasir, lebih kurang Penang jugalah. Ya, Melaka pasir, pasir Melaka. Dan kenapa beliau digelar sebagai ahli pasir? Kerana pameran beliau hari ini adalah keberhasilan daripada sand-based activities. Ada agro-based industry, dia sand-based activities. Kalau antara orang yang tuan-tuan dan perempuan yang ada dalam ni nak blame pun, mengapa ahli pasir ni berada di dalam synonymosity pasir ni, saya salah seorang daripadanya. Yang membawa beliau berjumpa dengan Azmi Khalid ketika itu selaku Menteri Sumber, Saudara Sazmi Miah selaku Setiausaha Parlimen Kementerian Sumber. Katakan, Datuk Seri tolonglah, ini kawan saya, dia nak mohon permit mengorek pasir dari Kementerian Sumber. Dan akhirnya dapat permit itu. Itulah di awal peringkat. Tapi kalau tanya dia, dia kata tak ada, Deris tak pernah tolong saya dan sebagainya. Itu di awal tahun 2000 dan sebagainya. Jadi bertapak dari sanalah maka kegiatan sand base ini sampai ke hari ini yang menyebabkan beliau boleh membina istana pasir. Lebih kecil sikit daripada pengurusi perhubungan lah. Dia tak boleh lawan pengurusi perhubungan dalam hal rumah. Dalam hal istana tak boleh lawan, tapi dalam hal politik dia lawan lah. Semua pengumuman dia buat dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ceritanya kalaulah katakan segala proses itu dilalui dalam kaedah yang terpelihara. Terpelihara ni maknanya yang halal tu dijaga, yang haram itu dijaga. Saya ingat hasil itu barakah. Dan kita boleh menumpang tuah daripada itu. Jadi calon Sungai Udang, Parlimen Tangga Batu, jadi calon Negeri Melaka pun tak apa. Kerana orang itu melalui proses yang penuh dengan barakah. Tapi masalahnya, keberhasilan daripada pelombongan pasir itu tidak diperolehi dengan cara yang betul. Berbagai penipuan, penyelewengan, under declaration dan sebagainya, yang ini telah berada di dalam public domain. Dah tular. Saya pernah bangkitkan isu penyelewengan royalti pasir ini dalam Dewan Undangan Negeri oleh syarikat-syarikat yang dipimpin oleh orang yang ada nama, ada gelaran dan sebagainya.
Dan sejurus lepas saya bawa isu ini di Dewan Undangan Negeri dan saya dipanggil, disaman oleh Melcat, Melaka Competency, Accountability and Transparency Committee. 2 jam saya bukan nak kata diinterrogate lah, tapi digrill oleh Melcat, tanya saya bagaimana perkara ini boleh berlaku. Saya kata kerajaan sepatutnya melihat perkara ini dengan cara yang terperinci. Hari ini kerajaan negeri Melaka merungut kita kekurangan pendapatan untuk menampung kegiatan-kegiatan masyarakat, nak bela rakyat. Tetapi dalam tangan yang sama, kita bercakap ni, kita nak bela nasib rakyat, kita kata kita tak ada duit, tak cukup duit. Saya kata Yang Amat Berhormat Adli masa itu, PH government. Saya kata Yang Amat Berhormat kata tak ada duit. Saya nak beritahu Yang Amat Berhormat, kita ada duit, low hanging fruits. Semua dah ripe dah boleh petik dah, tapi Yang Amat Berhormat tak nampak benda ni, saya kata. Jadi dia tanya saya, apa dia? Saya pun ceritalah. Ni cerita dia ni. Melaka ni, tuan-tuan dan puan-puan, negeri yang tiada sumber asli. Kalau ada pun sangat kurang lah di kawasan saya, di Donyalan, itu pun dah habis dah. Yang halal dah habis, yang haram pun tinggal sikit. Yang haram ni pasal dia buat kerja secara haram. Lain tak ada, kita tiada minyak, kita tiada emas, tiada timah, tiada galian-galian lain. Melaka, negeri yang luasnya lebih kurang 30 ke 40 ribu meter persegi ni, kilometer persegi ni, kita anggap sebuah negeri yang mempunyai sumber manusia yang berkualiti. Itu saja. Dan daripada kualiti sumber manusia inilah terhasilnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang boleh menyumbang kepada the gross domestic productivity of the state. Itu je yang kita ada. Jadi tiba-tiba datang pula satu idea daripada Ketua Menteri dulu, kalau tak silap saya tahun 1977 atau 76, ketika itu Datuk Ghani Ali. Saya terbaca satu artikel dalam surat khabar berita harian mengatakan dari laut untuk rakyat, sempena hari jadi TYT Melaka masa itulah. Tak dapat lagi Badrul lah. Telefon Hashim Nordin. I want the mic, the PA system. Saya beritahu kepada kawan-kawan, saya kata saya baca artikel tu dari laut untuk rakyat ni, apa cerita dia? Saya ingatkan ikan ke udang apa, rupanya masa itu almarhum Datuk Ghani Ali ni mengatakan Melaka ni negeri yang kecil. Jadi we need to extend the coastline of the state ini supaya dapat dinikmati oleh masyarakat negeri Melaka. So apa dia buat? Dia buang sampah dalam laut tu. Selat Melaka tu. Mana tempat tu sekarang? Melaka Raya. So Melaka Raya tu actually beneath sampah sarap. Kemudian dia letakkan tanah. Saya ingat lagi saya pergi mancing dekat sana. Baunya, tapi banyak sangat burung-burung bangau ni sana lah. Bau semerbak. Tapi hari ni dah jadi Melaka Raya, dah ada hotel-hotel berbintang 5 di atas itu. Kemudian bila Datuk Adib Adam ambil alih, dia tukar teknologi itu, tukar teknik itu kepada pasir. Ini mulanya pasir. Kerana pasir ni dia punya hydrodynamic dia lebih daripada sampah dan tanah. Dan hari ni semua pasir. Maka keluarlah beberapa polisi daripada Kerajaan Persekutuan berkaitan dengan penembakan laut ni. Apa dia buat? Saya tunjuk tuan-tuan. Boleh? Ni baju ni nombor 3 ni. Nombor 3 siapa? Siapa nombor 3? Siapa nombor 3? Nombor 3. Nombor 3 Sungai Udang. This is a very infographic punya information. Selat Melaka kita ada sepanjang 100, kalau tak silap, coastal line kita 135 km from Kuala Linggi to Sungai Rambai.
Boleh sambung lagi ya. Sambung lagi. Sungai Rambai. Okey. So somewhere here is Melaka lah. Kota Laksamana. Apa perancangan ketika saya menjadi Ketua Menteri dulu ialah kita ada KLIP, KLIP, Kuala Lumpur International Port. Ini kita ada Kuala Lumpur International Port ni macam R&R for kapal-kapal lah. Kemudian sampai ke Sungai Udang, semua ni your area. Kita ada military training port. Kemudian sampai ke Tangga Sungai Udang juga kawasan tu kita ada apa dia? Oil and gas sekarang ni. Oil and gas operation port. Okey. Berapa dah? 1, 2, 3. Sepadan dekat you kita ada, dekat sini kita ada Tanjung Beruas ni. Tanjung Beruas ni ada, dia panggil trade. International Trading Port. Berapa dah? 1, 2, 3, 4. Lepas tu dekat Bandar Hilir, Melaka Gateway kita panggil tourism. Ini nanti ada Royal Caribbean Cruise Liner datang. Seminggu 4 kali. Ya. Kemudian di Umbai kita ada fishery. Macam-macam kita ada ni. Dan di Sungai Rambai kita ada mineral port, pasir ke apa semua tak itu. Ini dululah. Whether it workable or not, we will wait and see until we cross the bridge over. But our focus will be here in Kelebang area ni. Keseluruhan tambakan laut di negeri Melaka pada hari ini telah sampai ke 4,500 acre. Ya. 4,500 acre. Come. No acres. Ya. Mana kau pergi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh. Baru saya boleh. Tak. Saya suara habis ni pasal berceramah hari tu. Berceramah depan kamera. Tak ada audience. Kita cakap macam nak pecah suara. Kita tak tahu ada audience ke tidak depan kita, bercakap je. Tapi dah habis tu bila tengok ada 5,000 orang tengok. Worth lah. Tapi suara kita habis. Ceramah umum. YB dah buat ceramah umum? Belum. Saya buat ceramah umum orang tak ada. Depan kamera, you kena buat macam ni aku cakap. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 1 jam ceramah. You kena buat tu. Saya buat tu, saya dapat, as per today, dapat 42,000 viewers. But I don't know how many of them from Asahan lah. Agak-agak adalah orang Asahan tengok. Okey, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan ialah di kawasan Kelebang, ya, bermula daripada kawasan Datuk Azman, kawasan kita belum lagi. Kawasan kita adalah kawasan yang protected for security reason. Semua ni tahu how many military personnel kita ada dalam ni. Pengundi you tahulah kan, berapa pengundi? Berapa? How many? 9,000. I want to have the figure correct. How many? 9516. Are you sure? Yes. 9516 Okey. Itulah you punya kekuatan tu, 9516. So don't worry about this area. Ini semua askar. Saya dah bercakap dengan seseorang itu. Dia kata tentera kita bebas untuk memilih siapakah yang mereka yakin boleh menyediakan perkhidmatan lebih bertanggungjawab, lebih bersih, cekap, beramanah dan tidak mendiskriminasi. Faham? InsyaAllah. Maknanya askar kita adalah knowledge soldiers dan dia akan yang terbaik. Don't worry about it. Apa berlaku di kawasan Kelebang ini adalah
penambakan laut yang cukup rapid, yang telah berlangsung selama lebih kurang 40 tahun. Dan di dalam proses ini ada beberapa players yang benar-benar bersama dengan kegiatan ini. Kalau sebut dia nama syarikat itu, dia adalah pasir. Kalau sebut pasir, kita akan teringat syarikat itu. Boleh tuan-tuan? Lepas ni buat research apa nama syarikat tu. Itu boleh cakap. Pasal ini live kan? Syarikat ABC. Ataupun Pasir Berdengung Sdn Bhd. Siapa dia? Bagaimana dia boleh berada di dalam kancah skandal pasir di Melaka ini? Ataupun saya letakkan parti yang kita bersama kita hari ini, yang bersama dalam nama ringkas. Dr. Nolela dah tahu dah. Ya, DAP itu siapa? Tahu Tahu DAP itu siapa? Takkan tak boleh disebut. Datuk Ayam Pasir. Pandai. Jadi kalau saya sebut DAP, jangan salah faham lah ya. ABC ini adalah DAP. Ataupun saya tambahlah DAPA, DAPA. DAP pula terasa payah agak kita kan. ABC. ABC, ingat tadi saya recommend permit. ABC ada permit untuk apa dia? Dredge, carry and land. Land apa? Pasir. Permit untuk lombok, angkut dan land kan, daratkan. Dari mana? Dari tengah laut antarabangsa, International Sea Line. Bawa ke mana? Bawalah pasir itu sampai ke pantai. Fine. Boleh. Ini one activity. Satu aktiviti. Dan the carry dan the land, the sand ni. So setiap kali kegiatan ini berlaku, akan ada pemeriksa di sini. Custom dan shipping akan menyemak berapakah kubik meter pasir yang dikorek, dibawa dan dilandar. Faham ini dapat yang memiliki permit pasir. Setiap kubik meter ini akan dikenakan royalty oleh pihak kerajaan persekutuan sebanyak 70 sen per kubik meter. Clear? Dah 10 lah. Okey. In order untuk ABC ini dapat kerja-kerja pelobongan, pengangkutan dan juga pendaratan pasir ini, adalah punca dia. Puncanya daripada kontraktor DEF. Siapa DEF ini? DEF ini dapat daripada pemaju GHI. Kan? Pemaju ini dilantik oleh siapa? Dilantik oleh the state government. Nampak tak? Panjang tak cerita dia? Mudah tak? Government lantik pemaju melalui proses. Dia panggil apa? Design and build. Saya ingat kat Penang. Design and building ni tak payah go through tender process pun. Tak payah. Lantik pemaju, pemaju lantik DEF. DEF ni adalah kontraktor untuk mengangkut pasir. DEF ini kena pemegang permit. Dia ni pegang permit je. Dia pegang permit saja. Tak ada apa pun skill ke. It's not a rocket science technology. Just pegang permit dan
RM1.70 for every cubic meter landed. Nampak tuan-tuan? ABC pegang permit, DEF lantik dia, for every cubic meter landed dia dapat RM1.70. Ini betul. Maksudnya dia dapat RM1.70 ni for every cubic meter secara per dapat satu. Nak kena bayar federal government. Ada faham? Okay. The big surprise is yet to come. So dekat mana yang saya katakan menjadi isu besar? Bukan di sini, bukan di sini, di sini. Apabila ABC dapat ini kepada it's not takat 1 cubic meter saja bolehlah 70 sen. Tetapi yang berlaku ini berbilion cubic meter pasir yang diangkut dari laut antarabangsa turun ke pantai Kelebar, tetapi yang diisytiharkan hanyalah saya ambil contoh, semalam Mama dah kirakan saya. Kalau per cubic meter, what about if it is 10 billion cubic meter, atau billion banyak kan? Kita kata what 100 million cubic meter. How much? Siapa ada kalkulator kira? Dah duduk semua undang ni kena pandai kira, pasal nak selalu kira royalty pasir. How much? 70 sen per cubic meter. If 100 million is a direct variation dia. Therefore 100 million is 100 times 70 divide by. Wah, nak ajar 70.7 1 cubic meter, right? 1 cubic meter. Okay. Therefore bukan salah. Kita ambil 1 cubic meter 70 sen. Therefore 10 million berapa? 100 million. 100 million times 10 to the 6. Therefore maknanya 100 million 10 to the 6 times 0.7 divide by 1. Apa susah? Tak dapat juga. Maknanya dia kena kurang 10 juta ringgit. 7 juta ringgit for 100 million cubic meter. 7 juta kena bayar pada federal. Tetapi oleh kerana tamak dan haluba, dia cuma isytihar bukan 100 million, dia isytihar kemungkinan ataupun million. Come to our mind, kenapa dia boleh suka hati declare berapa banyak yang dia lombong, under declare. Ya, mengapa? Pertama, this activity ni yang mengangkut ni, kita ada 3 agensi yang akan monitor. Yang pertama, shipping, dan yang mengangkut pasir itu sendiri, kerana dia terpaksa menghantar bil kepada developer untuk dibayar. Jadi bila saya bawa isu under declare ini kepada kerajaan negeri, saya dengar khabar cepat-cepat dia ni bakar semua dokumen ataupun manifest yang membuktikan telah berlaku under declaration. Tuan-tuan, sekali lagi saya kata, dari kiraan under declaration telah berlaku hampir 100 juta ringgit Malaysia, dan ada bukti. Itu berapa setahun? Dalam tempoh beberapa tahun. Dia kena, apa cara pun, tuan-tuan tengok saja infografik ni boleh faham.
Dr. Nailah dah simpan yang lebih structured ya. Infografi ini sebenarnya nak menyatakan orang yang berlawan dengan Azmouni ini adalah orang yang berada di belakang senario ini. Kehilangan 100 juta ini adalah wang awam. Ini adalah wang awam. Orang yang anda declare itu bolehlah kita kategorikan sebagai pencuri harta awam. Dan mana bisa pencuri ini kita jadikan dah tak ada sangat ke orang lain yang kita nak pilih. Tak usah ceritalah pasal politik. Kita kalau nak cari pemimpin, carilah pemimpin yang benar-benar boleh memimpin. Dia kata dia tak nak sebarang jawatan, saya ni membakar diri sebagai lilin. Tiba-tiba ugut Speaker Dewan Negara. Kau nak lawan aku, duduk timbalan. Duduk timbalan hanya ugutan. Begitulah dulu nak duduk naik Ketua Pemuda UMNO. Ugut Datuk Azman Hassan tu. Datuk Azman Hassan kata saya YB tu. YB tak payah gaduh-gaduh lah. Saya turun jawatan bagi dia duduk naik Ketua Pemuda Bahagian. Duduk naik Ketua Bahagian, naik Ketua Pemuda Bahagian. Sekali tak datang mesyuarat. Orang ini nak jadi wakil. Berapa orang Sungai Udang sini? Angkat tangan. Oh, berat. Berat saya bercakap ni. Kena bawa orang Sungai Udang. Kan orang Penang Negeram ni, orang Melaka selamba je pasal. Orang Sungai Udang tengoklah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerosakan yang berlaku ini telah berada di tahap di luar kawalan. Ya, bukan saja di Udang, just look around you. Di negeri Melaka, kita jatuhkan kerajaan ini kerana apa? Kerana kerajaan ini rasuah. Kerajaan ini tidak bertanggungjawab. Kerajaan ini campur tangan. Kerajaan ini mendiskriminasi. Kerajaan ini tidak kompeten. Tiba-tiba dia cadangkan juga orang yang sama untuk mendahului Melaka, untuk mengetuai Melaka. Apa maknanya? Maknanya dia tak belajar daripada kesalahan. They realize that the people of Malaysia voted them out 2018. And now they do it again. And the same man standing there, the same man being nominated as a CM, and the same man standing there, harap-harap aku menang besok, aku pula boleh jadi ketua pun aku boleh kawal melalui tangan gaib, remote control dan sebagainya. Apa dah jadi rakyat negeri Melaka? Dia apa dah jadi rakyat Sungai Udang ini? Teruk sangat ke kita? Tak ada maruah ke kita? Kita perjuangkan satu tindakan yang benar-benar bersih, cekap, bertanggungjawab daripada kerajaan. Tuan-tuan perempuan, saya duduk Exco Kerajaan Negeri 1 tahun setengah. Patutnya duduk relax je lah sampai pilihan raya. Ni ramai ni, hantar flyers ni. Idris pengkhianat. Anak saya pergi, alah apa ni dia hantar flyer letak dekat wiper kereta. Dia kata abah pengkhianat. Tak apalah, pengkhianat kat Malaysia ni kan hero kata. Cerita dia kata saya pengkhianat kerana saya menjatuhkan kerajaan Melayu Islam semenjak merdeka, inilah kali pertama terbina. Tuan-tuan dah dengar ceramah saya kan? Bagaimana you sebagai perisai dalam masa yang sama kerajaan itu tidak bermoral dengan video yang keluar lagi kan? Kerajaan itu perompak royalty. Dalam masa yang sama mendiskriminasi, buat program letak bendera parti, panggil program Majlis Agama Islam. Dalam masa yang sama kerajaan yang diganggu oleh tangan-tangan gaib, rakus dengan program ekonomi. Saya kata, itukah kerajaan yang melabelkan diri mereka sebagai Melayu dan Islam? Saya kata, come on, be just. Adillah kepada syiar yang dibawa oleh Rasulullah ini. Rasulullah tidak pernah mengamalkan diskriminasi. Sehingga ada perempuan Yahudi yang buta,
Bila dihulurkan suapan oleh Saidina Umar, Saidina Abu Bakar radhiyallahu an, mengatakan ini bukan tangan biasa yang menyuap aku. Mana tangan itu? Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Maknanya dari segi keikhlasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan perkhidmatan kepada perempuan Yahudi itu pun, sehingga keikhlasan itu dapat dirasai oleh semua orang. Terus embrace Islam perempuan itu. Kerana yang menyuapkan kau sebelum ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat. Jadi kami teringat Rasulullah pernah menyuapkan kau, dan kali ini kami datang menyuap kau. Suapan tu tak sama dengan suapan yang dihulurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khuluqul azim. Kita kata kita ikut syiar Rasulullah, kita bawa nama Islam, tapi sampai kepada perkhidmatan kita mendiskriminasi. Oh, ini jaga orang kita je, orang kita je. Ni orang Cina, orang India. Nanti dulu. No bin ni tak payah. No bin tak payah. Apa ni? Orang ni nak buat rumah 4,000 lagilah nak duduk. Duduk nak hidup di atas bumi. Kau tak bagi. Tetapi yang ini 1,190 ekar Faiz Private Limited, syarikat daripada Singapura, ahli lembaga mengarah kita tak tahu, tiba-tiba dah dapat Datuk Wira, Datuk Pekong semua dah dapat. Dalam masa 3 month, 4 month lulus, dapat port limit. Orang Melaka minta 4,000 kaki persegi pun susah. Nak tengok dulu ada bin tak ada bin. Tinggal apa ni? Angkat man, selaku urus dia lah. Ini saya katakan kerajaan yang korup, yang flip-flop, perlu kita tolak mentah-mentah. Gantikan dengan kerajaan yang lebih bertanggungjawab. Dia tuduh saya pelbagai lah. Dia kata saya nak jadi CM balik kan. Betul, Azmuddin, nak jadi CM balik. Saya kata buat apa? Saya dah jadi 5 tahun. Cuma ketika proses narikkan diri ini, dia terpaksa mencari seorang ketua. Jadi dia kata tak apa, kita we let one UMNO guy to lead us. I know that you are very allergic to UMNO kan, tak apa. Tapi ketika itu PKR, ya, Jini dengan UTEC setuju. Dia kata tak apa, let Datuk Idris lead. We know that he can lead. Tak apa, biar dia UMNO pun tak apa. Maknanya DAP, PKR, Amanah setuju to let an UMNO guy to lead. Tiba-tiba within 12 hours UMNO umum. Kita pecat Idris Harun kerana UMNO takut. Pemimpin UMNO takut ada pemimpin UMNO lain mengatasi mereka. I want to prove to them, let's check. These people are very rational actually. DAP, Amanah, PKR very rational. Dia boleh terima seorang pemimpin UMNO untuk mengetuai mereka. Demi rakyat. Dia kata you lead dulu. Buatlah kerja baik-baik, kita bela rakyat. You UMNO pun tak apa. Tapi UMNO tak boleh. DAP, PKR nak terima pemimpin UMNO, maka cepat-cepat dia pecat. Bangsat. Dia pecat saya, baru dia kata Idris Harun melompat macam katak kepala otak dia. Dia pecat. Kan? Zaid Amidi, Najib Razak semua tarik sokongan pada Muhyiddin jatuh. It's a collapse of the government comprises of UMNO as well. Mail Sabri was the deputy prime minister at that time. Kenapa tak pecat diri sendiri? Kerana menjatuhkan kerajaan. Same incident, same event, different course of action. Tu saya kata saya ni umpama timun menggolek luka, digolek pun luka. Dia kata saya katak dan sebagainya. Tuan-tuan mesti kenal, ini sedap cerita ni. Semua ni kita lari sikit ke jiran you lah. Kita lari ke Gumbira lah. You all kenal Gumbira ni. Kalau saya sebut nama dia, you jawab boleh? Jawab harapan. Jawab bukan harapan.
Adalah seorang mamat ni, namanya Jalani Hapra. Hapra tu betul. Abang bagus. Jalani Hapra. Dia tu daripada lompat masuk PKR, menang pula. Betul-betul lah PKR ni bagi dia menang. Tak kisah, tapi dia lompat lah. Dia lompat masuk PKR. Lepas tu dia lompat masuk UMNO balik. Hari ni bertanding dekat Gembira. Second chance. Anda UMNO. Lompat. Pemuda UMNO tu yang sepatutnya jadi calon situ lari pergi Asahan. Maknanya yang cherish, yang memakmurkan ataupun merakyat UMNO. Saya lompat, saya kata kau orang ni betul-betul tak faham definisi. Tuan-tuan jangan risau, jangan takut. Dia tak boleh definisikan lompat, dan dia tak boleh nak terjemahkan 13 dengan 15 pada satu besar. Di Melaka 13 adalah majoriti, 15 adalah minoriti. Kita kena berhadapan pilihan raya. Orang Sungai Udang mana yang dah dituduh ni, ahli pasir tuan, saya dirasai dekat pengkhianatan saya sebagai adu undang. Tuan-tuan tengok sendiri, sehingga satu tahap saya melantik semua parti menjadi JPKK di Sungai Udang ni. Tak kira, tanya Lokman ni, mana Lokman ni? Semua saya lantik. Lokman pula cukup selesa. Boleh tak saya duduk dalam struktur Datuk? Kau tanya presiden kau lah, kalau boleh, boleh, dia kata. Lokman sampai nak duduk dalam struktur Japrun walaupun dia PKR. Jadi saya lantik daripada PAS, daripada Bersatu, daripada NGO, semua ada dalam Japrun. Tiba-tiba orang UMNO ni buat piket, suruh saya letak jawatan. Tengok, dia kata kita minta YB ni letak jawatan ataupun dipecat kerana memberi peluang kepada parti-parti yang menentang kita dahulu, contoh Bersatu, PAS dan sebagainya. Tertutup betul pemikiran UMNO. Semua ni you jangan risau. Kita buat kerja kena explain. Saya menang pilihan raya, Datuk Azman menang pilihan raya, betul? Kita dua orang menang pilihan raya. Kita menang pilihan raya, bertanding dalam UMNO kita kalah. Maknanya UMNO menolak orang yang menang pilihan rakyat. Jadi UMNO sekarang tolak you tak? Tolak you. Mana you menang pilihan. Itu cerita dia. Rakyat pilih saya. Rakyat pilih UMNO kalahkan. Rakyat kalah bakau. Teruk dia kalah tu. Dia kalah paling teruk dalam, dia kalah 7,000 dia kalah. Tapi UMNO pilih dia jadi timbalan ketua bahagian. Maknanya yang rakyat tolak, UMNO angkat. Yang rakyat terima, UMNO buang. Sekarang UMNO buang you kan? UMNO tak nak you. Kita tolak YB, kita tolak Asmuri, kita tolak Asmuri. Maknanya rakyat akan pilih you. Ceritanya UMNO punya kotak pemikiran dengan rakyat punya kotak pemikiran. Kotak pemikiran rakyat is a stage higher than kotak pemikiran pemimpin dan ahli UMNO di Tangga Batu. 67 cawangan UMNO. Saya jadi ketua menteri 5 tahun. Semua orang cium tangan sampai lekuk ni. Sampai lekuk tangan. Dah hitam-hitam. Termasuklah calon Sungai Udang cium tangan saya. DAPA, DAPA. Kan. Cerita dia, tuan-tuan. Bukan cerita pasal cium tangan. They are all ungrateful and unthankful. Jenis apa pemimpin yang kita nak pilih kalau pemimpin ini tidak bersyukur dan tidak berterima kasih? Tuan-tuan, saya bukan persoalkan dia cium tangan ke dia dapat apa-apa daripada saya dan sebagainya. Tidak. Saya cuma mempersoalkan mereka ini tidak bersyukur dan tidak berterima kasih. Ya? Lam yashkurin nas yashkurullah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan dalam tempoh yang singkat ni, saya janji amar 40 more than 1 hour already. Jadi tuan-tuan jangan risau, tahu
parlimen di peringkat dua Sungai Udang ini, kita kena memilih yang tepat, ya, dan kita doa pada Allah supaya Allah berikan kita kepada kita pemimpin yang Allah redha, ya, seperti doa pemuda Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah hayyi lana min amrina rasyada. Kita minta kepada Allah supaya Allah berikan kita hidayah untuk kita memilih seorang pemimpin yang tepat. Pemimpin yang tepat ni dia tak semestinya highly educated dan sebagainya. Dia mesti adalah pemimpin yang beramanah. Ya, apa saja amanah letakkan di atas bahu dia, dia pikul dan dilaksanakan dengan baik. Sungai Udang ni you don't need to do much because it is suburb punya state assembly area. Projek ekonomi dia tak banyak yang kita boleh lakukan, melainkan little ekonomi yang kerajaan bawa itu seperti refinery Sungai Udang ni worth more than 5.8 billions. Kita punya perjuangan ialah bagaimana anak-anak kita di Sungai Udang ini boleh menikmati kemakmuran itu. Jadi letakkan syarat kepada kerajaan, 75% must be enjoyed by anak-anak tempatan Sungai Udang. Boleh? Boleh, bagi tepukan. Tu.